Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 9 bumi dan fokuskan kepada 9.6 sistem bumi dan geologi gunaan. Kita lihat dahulu sumber bumi. Sebenarnya terdapat berapa jenis air di bumi? Ya, ada dua jenis. Yang pertama ialah air permukaan. Air permukaan ialah air yang dijumpai di atas permukaan bumi. Contohnya ialah air sungai, air laut, kolam, tasik dan sebagainya. Yang kedua ialah air bawah tanah. Air bawah tanah atau aquifer meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak terlap air. Ini ialah telaga. Untuk dapatkan air daripada telaga, kena gali telaga dahulu dan gunakan takal untuk keluarkan air. Boleh juga gunakan pam. Okey, pelajar boleh lihat di sini, okey, ada air yang masuk ke dalam tanah ni kan. So ini adalah air bawah tanah. Okey, di sini pelajar boleh lihat ialah lapisan tidak terlap air. Ini ialah aquifer ataupun air bawah tanah. Okey, ini juga ialah air bawah tanah dan di atas ni ialah lapisan terlap air. Dan ini pula ialah air permukaan atau surface water. Ini adalah contoh telaga yang telah dibina. Seterusnya kita lihat risiko pencemaran pada air permukaan dan air bawah tanah. Bagi air permukaan, risiko pencemarannya ialah bahan buangan kawasan perindustrian, bahan buangan kawasan perumahan ataupun sisa-sisa domestik dan juga baja berlebihan dan juga racun perosak. Apabila racun perosak digunakan di kawasan pertanian, dia boleh masuk, mengalir semasa hujan turun ke dalam sungai. Risiko pencemaran pada air bawah tanah pula ialah larut resak, baja kimia dan juga racun serangga. Yang kedua ialah sisa bahan kimia atau industri dan domestik di tapak pelupusan sampah. Pelajar boleh lihat di sini banyak sampah. Ini pula ialah bahan buangan dari kawasan perindustrian dan ini ialah baja kimia dan racun serangga dari kawasan pertanian. Yang boleh mengalir ke dalam sungai dan menyebabkan hidupan akuatik seperti ikan mati. Seterusnya kita akan belajar mineral ekonomi. Mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam. Contohnya ialah biji besi, biji timah dan emas. Mineral bukan logam, contohnya arang batu dan petroleum. Dan mineral nadir. Kita lihat dahulu mineral logam. Contohnya ialah biji besi dan fungsinya ialah membina jambatan. Ini ialah biji besi. Pelajar boleh lihat di sini. Dan ini adalah besi yang digunakan semasa membina jambatan. Yang kedua ialah biji timah. Ini ialah biji timah. Fungsinya ialah menyadur tin. Mineral logam yang ketiga ialah emas. Pelajar tengok. Ni emas ya. Emas digunakan sebagai barangan perhiasan seperti gelang, rantai, cincin dan sebagainya. Kita lihat mineral bukan logam. Contohnya ialah arang batu. Arang batu ialah pepejal berwarna hitam. Ini ialah lombong arang batu. Arang batu digunakan sebagai bahan bakar bagi penjanaan tenaga elektrik. Rajah berikut menunjukkan pembentukan arang batu. Ianya bermula daripada berjuta-juta tahun dahulu tumbuhan mati secara semula jadi. Pelajar kena ingat proses ini bermula daripada tumbuhan yang mati secara semula jadi. Kemudian selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan ataupun
lumpur. Jadi di bawah tekanan dan juga haba yang sangat tinggi, fosil tumbuhan tadi tu bertukar dengan perlahan-lahan kepada arang batu. Maka terbentuklah arang batu. Pelajar boleh lihat tumbuhan mati dan tertimbus. Disebabkan tekanan haba yang tinggi, fosil tumbuhan itu bertukar dengan perlahan-lahan menjadi arang batu. Mineral bukan logam yang kedua ialah petroleum. Petroleum ialah minyak mentah berwarna hitam. Ianya menjadi bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan dan juga pelincir. Berikut adalah rajah pembentukan petroleum dan juga gas asli. Ianya bermula daripada sisa hidupan daratan yang mati tertimbus di bawah tanah. Begitu juga dengan sisa hidupan laut yang mati tenggelam ke dasar laut. Kemudian apa yang berlaku? Selepas berjuta-juta tahun, sisa-sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan tebal batu dan juga lumpur. Seterusnya, melalui tindakan bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pelajar boleh lihat dengan jelas sisa hidupan laut yang mati ini tenggelam di dasar laut. Seterusnya kita akan belajar mineral nadi. Ini adalah jadual berkala unsur. Dan unsur nadi bumi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi mineral nadi ini mengandungi satu atau lebih daripada 1 daripada 17 unsur nadi bumi yang dijumpai di kerak bumi. Disebabkan sifat-sifat unik mineral nadi, mineral itu digunakan dalam teknologi moden seperti komputer. Tengok orang ni tengah buat kerja kan depan komputer. Komputer, laptop, DVD, alat komunikasi seperti handphone, televisyen dan juga lain-lain. Seterusnya kita akan lihat proses hidroterma. Ini adalah wak panas yang keluar dari bawah tanah. Air kolam dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Hal ini dikenali sebagai proses hidroterma. Rajah berikut menunjukkan pembentukan kolam air panas dan penjanaan tenaga elektrik daripada hidroterma. Di dalam mantel ada bahagian magma. Haba daripada magma ini boleh naik ke atas dan air bawah tanah, air bawah tanah ataupun aquifer akan dipanaskan. Jadi telaga dibina di kawasan ini, air panas tersebut disalurkan ke telaga. Ianya akan menghasilkan steam panas. Steam panas ini digunakan untuk menggerakkan turbin dan juga menjana tenaga elektrik. Di sini pelajar juga boleh lihat dengan jelas kan. Steam panas daripada magma tadi tu akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan juga menjana tenaga elektrik. Selain daripada itu, hidroterma juga menjadi kawasan pelancongan seperti kolam air panas, ataupun kita lebih kenali sebagai hot spring. Bahagian yang terakhir di dalam subtopik ini ialah kesan buruk daripada aktiviti manusia. Kita lihat dulu apakah aktivitinya. Yang pertama, aktiviti di bidang pertanian menggunakan racun serangga. Yang kedua ialah pembakaran terbuka. Yang ketiga ialah penyahutanan ataupun pembalakan secara berleluasa. Dan yang keempat ialah perindustrian. Tengok asap yang banyak keluar daripada kilang-kilang. Jadi kita akan lihat apakah kesan buruk daripada aktiviti yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama ialah pemanasan global. Kesan daripada asap-asap tadi kan. Ini pula adalah hakisan tanah akibat daripada pembalakan berleluasa.
Seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air ini akibat daripada penggunaan racun serangga dan juga sisa-sisa daripada kilang dan kepupusan flora dan fauna. Okey, akibat daripada pembalakan yang berleluasa. Cikgu harap semua pelajar telah faham subtopik 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.